Jemaat, mari kita berdoa. 弟兄姊妹们，我们祷告。 Kami bersyukur Bapa di Minggu Prapaskah ketiga boleh kembali beribadah kepadamu. 第三个一倍咒的受难节期，我们有机会来到你面前。 Bersyukur Tuhan Kau telah memberikan kerinduan dalam hati kami. 感谢主，你给我们渴慕你的话， Itu semua karena anugerah-Mu. 这完全出于你的恩典。 Dan Kau terus mau bekerja dalam diri kami. 继续不断在我们每个人心里工作。 Kalau mengikuti diri kami Tuhan, 如果要按照我们的旨意， tidak mungkin kami punya keinginan yang berkobar-kobar untuk Tuhan. 不可能我们拥有很渴慕主的心， Karena kami masih hidup dalam kedagingan dan 因 keberdosaan 为我们 kami. 活在肉体当中。 Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, Kau telah jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. 但是因着你的恩典，你要收容我们成为你的儿女。 Dan di Minggu Prapaskah kami ingin mengetahui lebih banyak lagi bagaimana penderitaan 受 Tuhan. 难节前期，让我们更明白你的受难， Supaya kami makin mencintai Engkau Tuhan. 让我们更爱你， Supaya kami makin dalam bersungguh-sungguh di 让 dalam 我们 Tuhan. 更深深进入你的爱中。 Sertailah kami mau mendengar 与我 firman-Mu. 们同在，我们要听你的话， Supaya kami bisa memahaminya dengan baik. 让我们好好明白你的话。 Dengar doa kami Bapa, 听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 耶稣 Kristus. 圣名祈求， Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan membaca 3 bagian nats firman Tuhan. 我们要看读善处经文。 Yang pertama saya bacakan bahasa Indonesia dalam Mazmur 22 ayat 8, 9 dan 19. Nanti bahasa Mandarin dalam Matius 27. 我先读这个诗篇，以后你们要读这个马太福音。 Bahasa Indonesia lebih dahulu 22 ayat 8 dan 9 lalu ayat 19. Yang Saya dulu Pak. Oke. Ya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Bahasa Mandarin Matius 27 ayat 39 dan 43. Matius 27 ayat 39 sampai 43. Bapak lanjut aja. Ya. Yohanes 19 ayat 23 dan 24 saya bacakan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. 马太福音27章39节。从那里经过的人讥笑他，摇着头说：“你这测绘圣殿3日又建造起来的，可以救自己吧！你若果是神的儿子，就从十字架上下来吧。” Ayat 43. 他依靠神，43节，他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。 Ya, sudah. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. 读
请到此。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama mempelajari mengenai Yesus dipermalukan. 弟兄姊妹们，我们要一起学习关于耶稣受到羞辱。 Sekali lagi saudara, Yesus dipermalukan. 再一次，我说主耶稣受到羞辱。 Saudara, saya memang memikirkan dalam minggu Prapaskah itu hal-hal yang dialami oleh Tuhan 弟 Yesus 兄姊 Kristus. 妹们，在这个受难节前期，我一直想，当主耶稣还没有受难的时候，所受到的羞辱。 Saudara, supaya dengan demikian saudara dan saya mengetahui dengan lebih jelas mengenai penderitaan yang Yesus Kristus alami. 弟兄姊妹们，如果能够知道，我就知道主耶稣所受到羞辱非常痛苦。 Nah, dalam minggu pertama saudara kita melihat, mendengar bagaimana Yesus dihianati oleh muridnya sendiri. 弟兄姊妹们，第一个礼拜我们知道如何主耶稣由他的门徒们背叛他。 Dan minggu yang lalu seharusnya kita mendengarkan bagaimana saksi-saksi dusta telah mendustai 上 Tuhan. 个礼拜应该是我们听到哪些假见证来控告耶稣的。 Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Yesus dipermalukan. 弟兄姊妹们，今天我们应该要学习如何主耶稣受到羞辱。 Saudara, kita tahu bahwa seluruh kehidupan Yesus telah dinubuatkan oleh Alkitab. 如果我们知道主耶稣一切的生平在圣经已经预言过， Dari kelahirannya, 从主耶稣的出生、 bagaimana pelayanannya, 主耶稣的侍奉、 penderitaannya, 主耶稣受苦、 kematiannya, 主耶稣的死、 kebangkitannya, 主耶稣的复活、 kenaikannya ke 主耶 surga, 稣升天， bahkan kedatangan kembali. 还有主耶稣再来。 Saudara, itu semua dinubuatkan oleh 这 Alkitab. 完全圣经已经告诉先预言给我们。 Saudara, kalau kita mau telusuri satu demi satu, 如果我们有一个一个来思想， 1 tahun ibadah kita tidak akan cukup. 一年之久，在我们的周礼拜时间还不够。 Saya katakan 1 tahun tidak cukup. 我说一年都不够， Karena kita 1 tahun kebaktian kalau hari Minggu 52 minggu bukan? 因为一年之中我们只有52个礼拜天。 Kalau ditambah dengan Jumat Agung 1, 如果再加受难节一个， tambah kenaikan Tuhan 1, 复活节有一个， ya mungkin tambah Natal 1 lagi. 圣诞节 Ya paling 55 kali. 最多55次。 Saudara, mengenai nubuatan Yesus dalam Alkitab ada berapa banyak? 主耶稣在圣经预言过有多少多？ Saudara, menurut seorang Yahudi yang bernama Alfred Edersheim, 有一个犹太人，他的名字是 Alfred Anderson， ya dia hidup di abad 19. 他在19世纪出生， Dia adalah seorang rabi Yahudi. 他是一个拉比， Lah kemudian dia bertobat menjadi Kristen. 并且他悔改成为一个基督徒。 Dia menghitung dari perjanjian lama. 他从旧约开始算， Sekali lagi orang Yahudi itu sangat menghafal dan sangat paham sekali perjanjian lama. 所以犹太人对旧约非常清楚。 Dia kumpulkan dan dia hitung ada 456 nubuat Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. 他们收集，他们计算整个圣经有456次预言耶稣。 456 nubuat dibagi 52. Itu berarti kira-kira hampir 9 tahun. 456个语言，在出生52，那么就要 9 tahun, hampir 9 9 tahun. 年。 9 tahun ibadah terus melihat bagaimana nubuatan Yesus. 那么9年，我们一直看，我们学习主耶稣怎么样在圣经预言过他。 Kalau mau lebih cepat setiap hari kebaktian. 如果你要更快，那么明天你来做礼拜。 365 hari 1 tahun. 365天，一 Iya. 年。 Berarti saudara perlu 1 tahun mungkin 4 bulan.
所以你需要1个月有1年4个月来完成。 Setiap hari kebaktian. 每一天都有听到， Baru bisa mendengar semua nubuatan tentang 我 Yesus. 们才能够知道圣经预言耶稣基督。 Saudara, menurut statistik, 弟兄姊妹们，如果按照比率， satu orang bisa menggenapi 8 nubuat. 一个人能够成就8个语言， Itu berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 10 pangkat 18. 那么这个比例是8比上18。 Ya, itu artinya 1 berbanding 1 nolnya 18. 那么一个比0.18个0。 Saudara, 1 miliar itu nolnya 9, saudara. 如果1000万是Iya. 9个0， Kalau 18 nolnya berarti miliar-miliar. 所以如果18再千万， Ya, berarti saudara, 1 orang bisa menggenapi 8 nubuat. Kemungkinannya adalah 1 miliar-miliar. 如果一个人他有8个语言，可能实现的语言是比上好千万、好几千万。 Penduduk dunia aja sekarang baru 7 miliar, 7-8 miliar. 整个世界的人口只有7000万， Ini miliar-miliar, saudara. 这是好千万、几 Jadi, 千万。 saudara, orang yang bisa dinubuatkan Alkitab dan menggenapi itu orang besar. 弟兄姊妹们，如果一个人在圣经预言他，并且成就，那是一个最大的人物。 Kan tuh Yohanes Pembaptis itu salah satu orang yang dinubuatkan dalam Alkitab. 施洗约翰是其中一个在圣经中受到预言。 Karena itulah Tuhan Yesus sampai mengatakan Yohanes Pembaptis itu yang terbesar dari semua perjanjian lama. 在耶稣曾经说，施洗约翰在圣经中最大的受到预言的人物。 Karena Yohanes Pembaptis mengenai kelahirannya, mengenai pakaiannya, mengenai makanannya, mengenai dia pelayanannya membaptis, itu semua dinubuatkan dalam Alkitab. 因为在这个施洗约翰关于他所吃的、他所穿的、他所侍奉的一切，都在圣经已经预言。 Jadi Yohanes Pembaptis itu orang besar. 所以施洗约翰是一个最大的人物。 Saya belum mempelajari Yohanes Pembaptis menggenapi berapa nubuat. 我没有学习，我没有看过这个施洗约翰他已经行了多少的语言。 Saudara, 1 orang menggenapi 48 nubuat. 一个人成就了48种语言， Berarti 1 berbanding 10 pangkat 157. Nolnya 157. 那么比例是一个人比一个0.57个0才能够成就。 Saudara, ini kemungkinannya sangat kecil sekali. 那么意思是说，一个语言如果它要成就，它的可能性很少。 Lah bagaimana dengan 456 nubuat? 那如果有456个语言，那如何呢？ Ini hanya Yesus yang bisa memenuhinya. 这只有主耶稣才能够成就。 Karena itu saudara, orang yang tidak memahami Alkitab dengan baik, 所以，如果一个人不能清楚圣经， ngomongnya dia beriman kepada Tuhan, 他说我信上帝， kemudian dia murtad, dia meninggalkan iman Kristen, 他反叛，他不要再认这个基督教， orang itu benar-benar bodoh. 那么这样的人是非常的愚蠢， Dan dia tidak pernah memahami Alkitab 这样 dengan 的 baik. 人不能明白圣经的意思。 Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. 弟兄姊妹们，我们有一个很特别的主耶稣， Karena itulah Alfred Edersheim ini, 所以这个 Alfred Edison akhirnya dia bertobat menerima Tuhan 他 Yesus. 是悔改接受耶稣， Karena dia melihat kemungkinannya tidak ada yang lain, hanya 因 Yesus. 为他看到有其他的是不可能，只有耶稣基督才可能。 Saudara, karena itu orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, 所以犹太人在耶稣的时代，
ketika mereka tidak bisa menerima Tuhan Yesus, 当他们不能接受耶稣基督的时候， itu betul-betul saudara mereka telah dibutakan matanya. 这是真正他们的魔鬼已经把他们的眼睛弄瞎了， Dan mereka betul-betul tidak mendapatkan anugerah 他们 keselamatan. 完全不能接受上帝的恩典。 Saudara, karena itulah nubuatan mengenai Yesus kita harus syukuri 所 bersama-sama. 以关于这个耶稣的语言，我们要完全感谢主。 Nah, saudara-saudara, bagaimana Yesus dipermalukan? 弟兄姊妹们，如何主耶稣受到羞辱？ Yesus dipermalukan pun telah dinubuatkan oleh Alkitab. 主耶稣受到羞辱，在圣经已经现 Kita akan 预言了 belajar 我 bersama-sama. 们要一起来学 Dan 习。 bagaimana implikasinya, aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. 耶稣受到羞辱，如何能够实现在我们每个人的生活当中？ Saudara, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca 刚才神经节我们所读到的， menunjukkan kepada kita 这是告诉我们 caranya orang mempermalukan Yesus. 如何人家侮辱我们的耶稣。 Mereka mengolok-olok sampai menghujat Yesus. 他们侮辱耶稣，他们咒骂耶稣。 Saudara, tujuannya apa? 那么什么目的呢？ Tujuannya adalah untuk merendahkan. 他们要把主耶稣下到最贱的地位。 Saudara, orang kalau mengolok-olok kita 如果一个人咒骂我们， biasanya memang untuk merendahkan kita. 平常骂我们，让我们的地位更下贱。 Ya. Jadi saudara betul-betul ingin menghina, merendahkan 他 kita. 们要真正辱骂我们，让能够骂到侮辱我们。 Saudara, lihatlah kepada rangkaian peningkatan tingkah laku. 那么我们先看我们每一个人的这个动作思想， Dari kefasikan, keberdosaan sampai pencemoohan. 从这个我们能够断定犯罪到辱骂人的地方。 Itu dinyatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1. 这是在诗篇第一篇第一节。 Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak mengikuti nasihat orang fasik, berjalan di jalan orang berdosa, dan dalam perkumpulan pencemooh. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做邪慢人的作为。 Saudara, ayat Mazmur ini jelas sekali. 这个诗篇非常清楚， Ada terjadi suatu rangkaian peningkatan. 有这个越来越剧烈的一个过程。 Kalau engkau sudah menjadi fasik, 如果你已经成为恶人， kamu akan semakin berdosa. 那么你要越来越犯罪 Dan，kamu akan semakin mencemooh orang lain. 越来你很喜欢一直骂人。 Saudara, kita harus 我 berhati-hati. 们要非常小心。 Kita semua memiliki kecenderungan untuk bisa berbuat dosa. 我们每一个人倾向罪恶。 Saudara, kalau kita sudah tidak senang dengan orang 如 lain, 果我们不喜欢某一个人， biasanya kita akan semakin mencari-cari 我 kesalahannya. 们一直寻找那个人的短处。 Dan semakin kita mencari, kita semakin tidak suka. 当我们一直找每一个人的短处，我们就恨他。 Itulah yang dinasihatkan oleh Mazmur 1 ayat 1. 这就是诗篇告诉我们， Kita harus berhati-hati. 我们要小心， Setiap kita harus 每个人 berhati-hati. 都要小心。 Saya senang sekali dengan satu rangkaian kata-kata dalam bahasa Inggris. 我很喜欢在这个英文有这样的句子， Ini ada di suatu supermarket di kota Texas. 这是在一个超级 市场，在 Texas。 Ya, perhatikanlah, 你们要小心， perhatikanlah pikiranmu, 你要小心你的思想， karena itu akan menjadi kata-katamu. 因为你所想的要从你的嘴巴出来。 Perhatikanlah 要 kata-katamu, 小心你的嘴巴， karena itu akan menjadi tindakanmu, 因为你 action. 所说的从嘴巴里就发生在你的动作。 Perhatikanlah 你 perbuatanmu, 要小心你的动作， itu akan menjadi habit, kebiasaan. 因为你这个动作要变成一个习惯。 Perhatikanlah
habitmu, 你要小心你的习惯， itu akan menjadi karakter dalam dirimu. 要变成你的品德， Perhatikanlah 要 karaktermu, 小心你的品德， itulah dirimu. 要变成你的命运。 Saudara, kata-kata ini ditemukan di banyak suku bahasa. 弟兄姊妹们，这些句子很多在各种的语言里面。 Saya percaya dalam bahasa Mandarin juga punya. 我相信中文也有这样的。 Saya percaya di bahasa lain pun ada. 我也相信在别的语言也有。 Karena saudara, orang-orang yang bijaksana memang mempelajari bagaimana tingkah laku manusia. 因为一个人他有智慧，他开始学习人的性格。 Mengapa ada orang-orang yang demikian jahat sekali? 为什么有这样的恶人？ Itu bukan karena mereka lahir itu jahat, 不 bukan. 是说他一出生就变成恶人。 Saudara, semua bayi yang lahir kelihatan lucu-lucu. 每一个婴孩都看到很可爱， Setiap bayi yang lahir kelihatannya 每一 polos-polos. 个婴孩都有一个纯洁的心。 Tetapi bayi yang lahir itu sudah berdosa 但 sebetulnya. 是婴孩一出生已经犯 Tapi 罪。 bagaimana nanti ketika bayi itu bertumbuh 但 terus? 是如果这个婴孩越来越成 Dan 长， nanti dia akan jadi orang seperti apa? 他要成为怎么样的人？ Itu semua nanti kan terbentuk dalam 关 lingkungannya. 键因着他的环境成为某一种人。 Yang mempengaruhi paling banyak yang pertama keluarganya. 最影响最大对一个孩子是他的家庭。 Kemudian yang pengaruhi paling banyak adalah orang yang menjadi panutan dalam hidupnya. 那么最大的影响对他是他很渴慕、很羡慕某一个人。 Jadi sudah nanti jadi apa orang itu? 那个这个孩子要成为怎么样的人？ Nah, itu akan dipengaruhi. 完全是因着影响这个环境。 Tapi alangkah indahnya kalau terus belajar. 但是我们更好是继续学习。 Apalagi kalau dipertobatkan oleh Tuhan. 有主耶稣使你悔改。 Karena itulah kata-kata watch, perhatikanlah, waspadalah. 所以在这里就说，你要小心，你要照顾，你要看， Ini bagus sekali, 这 saudara. 是最好的 Iya. 句子。 Kata-kata, tindakan, pikiran, karakter, dan habit. 那么说的话，你的动作、你的思想、你的品德，最后要成为你的命运。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 弟兄姊妹们， cemoohan yang Tuhan Yesus Kristus alami. 主耶稣所受到的侮辱， Wah, saudara, cemoohannya semua bernada rohani. 那么这些侮辱都有这个属灵的味道。 Kalau kita tadi membaca Matius 27, 如果我们看马太福音27， kalau biar Tuhan yang melepaskan kalau dia berkenan. 如果是让主自己释放他，如果他允许的话， Dan akhirnya menjadi penghujatan. 最后就变成辱骂。 Biar dia dibebaskan 让主释放他。 kalau benar-benar dia adalah anak Allah. 如果他真正是神的儿女， Saudara, orang Yahudi sebetulnya pada waktu itu sudah diberikan banyak tanda. 其实犹太人已经受到很多的预言， Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat. 主耶稣做了很多的神迹。 Saya belum hitung lagi ya mujizatnya Tuhan Yesus. 我没有算主耶稣行了多少神迹， Apalagi kalau ditambah dengan tulisan Injil Matius dan yang lainnya. Masih banyak mujizat yang Yesus 还有 lakukan. 整个四福音所写的，还有很多主耶稣所做的神迹。 Sebetulnya tandanya sudah banyak. 其实主耶稣已经给我们很多的暗号。 Injil Yohanes juga mengatakan, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau melihat tanda-tanda yang sudah aku 约 lakukan, 翰福音告诉我们，如果你已经看见很多我所做的一切， pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, 我所做的一切工作， engkau harusnya percaya. 你们应该要相信。 Tapi mereka tidak mau 但是 percaya. 他们不要相信， Mereka tetap minta tanda. 他们仍然要上帝给他们依照。 Ahli Taurat dan orang Farisi datang khusus, Tuhan aku minta tanda. 那么这些法利赛人和文书，他们说：“耶稣啊，你给我们一个意象。”
angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda. 这些行为不正的人，上帝不给他 Selain 影像， tanda Nabi Yunus. 只有约拿主耶稣给他影像。 Saudara, nanti kita akan pelajari pada waktu mendekati Jumat Agung. nanti 等下要进入这个受难节，我们再学习。 Nah, saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， mereka menghujat, mengolok-olok Tuhan 他们 Yesus. 一起辱骂主耶稣， Mereka menghina Tuhan Yesus. 他们侮辱主耶稣。 Tapi saudara, Tuhan Yesus tidak marah dengan itu semua. 主耶稣完全没有生气。 Kita mendengarkan pada waktu khotbah, pada waktu bagaimana Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya. 我们看这个在讲道里面，如何这些门徒反叛了耶稣。 Tuhan Yesus tidak marah, 主耶稣没有生气， tidak memarahi Yudas. Saudara. 主耶稣没有咒骂犹大。 Apa yang kau mau lakukan, lakukan. 你要做什么你就去做。 Memang kelihatannya Yudas ikut andil. memang 其实好像是犹大在这个事情上有分。 Kelihatannya Yudas seolah-olah sangat berjasa. 我们看好像是犹大很有功劳。 Ya, ada sampai penafsir dalam teologi mengatakan Yudas itu berjasa loh. 有人在接近家说，犹大在这件事情上功劳最大。 Kalau nggak ada Yudas, pasti Yesus nggak 如 diserahkan. 果没有犹大，那么主耶稣就没有人把主耶稣交给那些坏人。 Saudara, orang yang berpikir begitu itu terlalu naif. 如果有这样的人，有这样的思想，非常幼稚， Terlalu naif sekali. 非常幼稚。 Tuhan katakan, Tuhan sendiri juga bisa menjadikan anak-anak Allah dari batu-batu ini. 他们说，主耶稣也能够使这些石头成为神的儿女。 Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 在神没有不可能的事情。 Karena itulah saudara, kita telah mendengarkan Yesus sedang melaksanakan kehendak Allah. 所以我们看到怎么样，主耶稣正在实行上帝的计划。 Yesus melakukan itu semua dengan penuh kesadaran. 主耶稣所做的一切，完全他很明白。 Saudara, Tuhan Yesus tidak marah. 主耶稣没有生气， Orang-orang datang mengolok-ngolok Tuhan. 每个人来都辱骂耶稣。 Tuhan Yesus tidak marah. 主耶稣没有生气。 Kalau murid-murid Tuhan marah betul. 如果这些门徒生气，当然的。 Suatu kali dalam pelayanan, 有一次在侍奉当中， mereka ke daerah Samaria. 他们去撒玛利亚一带， Yang marah siapa? 谁生气？ Anak-anak Zebedeus, 那么西伯第欧的孩子们生 yaitu 气， Yohanes dan Yakobus. 那就是约翰还有雅各， Ya, mereka marah 他们生气。 sampai mengatakan, Tuhan, perlu nggak kami berdoa minta kepada Allah turunkan petir dari langit? 他们就告诉主耶稣说：“我们是不是应该要请求神降下雷打到这些人？” Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak melayani mereka. 感谢主，主耶稣没有听他们的话， Karena mereka kelihatannya mau membela Tuhan. 因为看他们好像是要替神帮助神。 Saudara lihat Petrus yang kelihatannya mau membela Tuhan Yesus. 我们看彼得好像要替耶稣 Sampai 保护 memotong 庇 telinga dari pengawal 然后 prajurit. 用剑把这个外邦人把他割了 Wah, 他们的耳 kelihatannya 朵， semangat untuk Tuhan. 好像是很有精神替耶稣抱不平。 Ketika Tuhan Yesus ditangkap, 当主耶稣被抓的那一个 ketika 晚 Tuhan 上， Yesus disalibkan, 当主耶稣被钉在十字架上， Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 3次彼得不认耶稣， Semua hampir murid-muridnya meninggalkan Yesus 每一 sendiri. 个每一个他们门徒都离开了耶稣。 Saudara, mana semangatnya untuk Tuhan? 那么要为耶稣的是精神在哪里？ Saudara, mereka semangat hanya ketika apa? Yesus dalam kemuliaan.
他们很有精神，跟随主，当主耶稣又得着荣耀的时候， Ketika Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. 当主耶稣实行了很多神迹， Ketika Tuhan Yesus mendiamkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, seorang Saduki. 当主耶稣控制那些法利赛人和撒都基人， Ketika orang-orang berbondong-bondong banyak mengikut Tuhan Yesus. 当很多人跟随耶稣的时候， Wah, mereka semangat untuk Tuhan. 他们就有更新的精 Wah, 神， mereka 跟随主， kelihatan rohani. 他们好像非常属灵。 Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, 但是当主耶稣被抓的时候， ketika Tuhan Yesus sendirian, 当主耶稣自己一个人的时候， tidak ada seorang pun yang membela 没 Tuhan. 有一个人替这个耶稣抱不平。 Saudara, ketika kita melihat orang banyak, kita semangat untuk Tuhan. 我们看很多人的时候，我们就非常有精神侍奉主。 Berkobar-kobarnya kita kelihatannya bukan karena Tuhan. 那么我们的兴奋不是为主而兴奋， Karena kita mau ikut sama-sama rame-rame. 因为我们就看热闹。 Coba ketika penganiayaan datang, 如果一个虐待来临的时候， sudahkah kita betul-betul berkobar-kobar untuk 是 Tuhan? 不是我们还有为主这样有精神为主呢？ Ini prinsip ikut Tuhan. 这是跟随主的一个原则。 Ini selalu saya renungkan dalam hidup saya 这 pribadi. 我常常在我的思想里一直想这件事情。 Ketika banyak orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan 如 sungguh-sungguh. 果很多人他们不要再听神的话， Apakah engkau tetap bersemangat untuk memberitakan firman yang sejati? 是不是你仍然要很有精神把主的福音传开？ Itu terus saya renungkan dalam diri 这 saya 件 sendiri. 的事情，我本人一直是想， Jangan sampai saya berkobar-kobar karena apa? Dilihat orang banyak. 不要因着我很有精神，因为很多的人正在看我。 Tuhan tahu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. 上帝知道我们是诚诚实实跟随主吗？ Saudara, Tuhan Yesus tidak marah dengan mereka semua. 弟兄姊妹们，主耶稣没有对他们生气过， Karena itulah benar perkataan Alkitab. 因为圣经真正告诉我们， Tuhan sendiri mengaku, 主耶稣自己承认， ikutlah aku karena aku lemah lembut. 你要跟随我，因为我是满有柔和、柔软、慈爱。 Saudara, lemah lembut itu bukan orang yang lemah nggak punya pendirian, 温 bukan. 柔不是说一个人没有原则， Tapi orang yang gentleness. 但是一个这个真正的一个人士， Orang yang bisa mengontrol diri. 他能够控制自己的人， Orang yang bisa mengontrol emosi. 一个人能够控制他的这个情绪， Orang yang bisa mengontrol pikirannya. 一个人能够控制他的思想， Orang yang bisa mengontrol keinginannya. 能够控制自己的食欲， Orang yang bisa mengontrol kehendaknya kepada kehendak Tuhan. 控制自己，让我们的心所做的就是像耶稣要我们做 Itulah 的事情。 orang gentleness. 这就是叫做很正当的人。 Orang gentleness itu bukan orang yang tegas dalam arti tegas menurut keinginannya sendiri, bukan. 正当不是说我们要做好像我们所要做的事情， Tapi orang yang punya pendirian, 但是一个人有原则， orang yang tahu kapan marah, kapan diam. 有知道什么时候他应该生气，什么时候他应该静默， Kapan dia harus ngomong, kapan dia harus diam. 什么时候他应该要讲话，什么时候他应该要控制自己， Itu orang gentleness. 这就是正当的人， Itulah Tuhan Yesus Tuhan kita. 这就是我们的耶稣基督。 Karena itulah saudara, mari kita belajar seperti Yesus. 弟兄姊妹们，我们学习好像耶稣， Ku mau jadi murid Yesus, 我们要成为主耶稣的门徒， jadi muridnya, 我们要成为他的， serupa Tuhan. 好像耶稣。 Saudara, Yesus tetap
tenang menghadapi semua olok-olokan dan hujatan itu. 主耶稣经了受到每一个人的侮辱， Tidak perlu dilayani. 我们他不需要来有反应。 Saudara, ketika saudara dan saya menghadapi olok-olok orang lain, 弟兄姊妹们，如果我们正在有人辱骂我们， jangan layani. 你不要这个去想他。 Kalau kita layani, saudara, kita akhirnya ikut serta dalam olok-olokan yang 如 sama. 果我们想，我们就掺入这个辱骂的当中。 Saudara, dosa itu menjalar begitu cepat. 弟兄姊妹们，罪恶就这样的圆满。 Apalagi kita sudah hidup dalam natur dosa kita. 尤其是我们活在罪恶当中， Maka kalau kita ikuti semuanya, 如果我们要这个跟每一个方式去做， gampang sekali. 很容易， Dan kita akan makin berdosa. 我们越来越犯罪。 Tuhan tidak mau terpancing. 上帝不要怎么事情这样事情发生。 Saudara, yang lebih dipermalukan lagi dalam diri Yesus, 那么主耶稣最受到更大的侮辱的时候， apa itu? 什么时候？ Ditelanjangi dan dipertontonkan. 他们把他的衣服拿下来给人家看。 Saudara, Yesus dipermainkan secara politis oleh kekuasaan. 他们把主耶稣闹得团团转，因着这个政治问题。 Mahkamah Agama Yahudi, 最高的宗教犹太法院， Wali Negeri Romawi Pilatus, 那么在这个城中的这个政府比拉多， Raja Wilayah Herodes, 还有小的王国叫做这个希律王， dan akhirnya prajurit-prajurit Romawi juga ikut 最 melakukannya. 后罗马的兵丁也是羞辱耶稣。 Kita sudah melihat berulang kali film The Passion. 我们一直好几次看的飞仙 Ya. 这个影片， Bagaimana sudah dengan penuh kemarahan melampiaskan amarahnya, prajurit itu mencambuki Yesus. 他们把他们的义气的承诺发在耶稣的身上。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， mari kita lihat bersama-sama bagaimana Yesus ditelanjangi dan 我 dipertontonkan. 们一起来看如何他们弄到主耶稣受到羞辱。 Saudara, kepada Yesus dikenakan jubah kebesaran oleh Herodes saat di hadapannya. 当主耶稣在希律的面前，希律就把礼炮放在耶稣的身上。 Saudara, di sebelah kiri itu saudara bisa melihat bagaimana pakaian-pakaian yang dikenakan oleh orang Yahudi. 在这个周边，我们看到犹太人他们的服装， Macam-macam saudara. 好几种。 Nah, Herodes mengenakan jubah kebesarannya. 那么希律王也是用他的礼炮， Kemungkinan berwarna ungu, saudara. 可能他的礼炮是紫色， Karena ini dikenakan oleh pembesar Roma. 因为紫色的颜色是罗马政府官员的衣服。 Tapi ada yang berpikir warna putih. 但是有的人想是白色， Karena biasa dikenakan oleh raja-raja orang 因 Yahudi. 为白色常常犹太的王做戴这个衣服， Nah, dalam terjemahan beberapa versi, 有几个解释。 ya, yaitu bahasa Latin Vulgata mengatakan itu putih. 那有几个颜色在这个拉丁文说这是白色， Dalam Syria dikatakan merah tua seperti kirmisi. 但是在叙利亚是说是深红色， Ya, dalam Persia dan Arab itu merah. 在波斯还有阿拉伯他们说是红色， Tapi kemungkinan sekali warna ungu, saudara. 但是最大的这个可能性， Iya. 这个礼炮是紫色。 Itu tercantum dalam Markus 15 ayat 这是 20a. 在马太福音记载过。 Markus, Pak, Injil Markus. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Nah, kalau jubah yang dikenakan oleh Herodes, 如果这个希律王用的礼炮，
kemungkinan besar juga sudah diundi dan diperebutkan oleh prajurit-prajurit yang 那 ada. 些礼炮已经给那些兵丁这个战斗下来， Namun saudara, 但是 pada waktu tercatat di dalam Injil Yohanes 19 ayat 23 dan 24. 但在这个约翰福音19章23、24节所写的， Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sedang ditelanjangi. 在那里真正我们知道，他们不把主耶稣的衣服脱光。 Saudara, mungkin kita jarang mendengar kata-kata ini. Yesus ditelanjangi. 可能这一句话，我们主耶稣被脱光，我们没有听过。 Karena kalau kita melihat film-film orang yang disalibkan semua mengenakan pakaian untuk menutupi bagian paling sensitif. 因为我们如果看多数他们所穿的衣服，遮盖那些最羞辱的一面。 Dan kita tidak pernah punya konotasi bahwa orang-orang itu telanjang. 我们也没有这个印象，他们是完全脱光。 Memang saudara itu semua kita tidak ingin itu sebagai satu bentuk pornografi. 我们也不想这些东西带我们的思想成为那些黄色的东西。 Tapi hampir semua penafsir Alkitab, 但是各种各样的解经家， bahkan hampir semua penulis sejarah 每个写历史的人 mengatakan satu kata yang sama. 都一句话同样的意思。 Semua orang yang disalibkan pasti telanjang. 每个人被钉在十字架上的人都不穿衣服。 Saudara, kita lihat Injil Yohanes. 我们看约翰福音， Pakaian luar itu dibagi 4 oleh prajurit. 外面的衣服被称为4份。 Saudara, dibagi 4 itu artinya apa? 什么叫做说被分为4份？ Ada jubah luar, 有外面的礼袍， kemudian ada ikat pinggang. 有腰带的礼袍，这个有他们的腰带。 Ikat pinggang itu berupa kain, 那 saudara. 么他们用的腰带是 Ya. 从布 Kemudian 做的， sandal, 还有拖鞋， kemudian sorban penutup kepala. 还有他们的头巾， Itu pun berupa kain. 这完全是从布做的， Jadi itulah namanya pakaian luar. 这叫做外衣。 Ya, seperti di dalam apa namanya sebelumnya itu ada pakaian luar, kemudian ada sorban kepala, ada ikat pinggang dan ada sandal. 那么你们看这个图画，有礼袍，有外衣，哪一边还有头巾，还有这个腰带， Jadi saudara, itu pakaian luar. 这叫做外衣。 Dan kemudian yang terakhir pakaian dalam. 那最后就说内衣。 Pakaian dalam itu diundi. 那么他们把这个内衣分出来占夺。 Pakaian dalam itu saudara, mereka melihat pakaian dalam Tuhan Yesus, mereka tidak mungkin dibagi. 他们不能把主耶稣的内衣分出来。 Ini salah satu gambar peninggalan yang ditemukan dalam sejarah arkeologi. Pakaian dalam kira-kira seperti ini. 那么这个古代的内衣，那么古代发现好像是这样，叫做内衣。 Saudara, pakaian dalam ini disebut tunic atau bahasa Yunaninya chitona. 那么这个内衣常常是称为我们所说的就是 tunic， Yeah. 或者是 chitona， Berupa satu tenunan utuh. 这是很完整的一块折下来的衣服， Dan ada lubang untuk kepala lehernya. 只有颈项有一个洞， Dan kanan kirinya untuk lengannya, tangannya. 左右有2个洞，是他们的手伸出去。 Ini seperti yang dikenakan oleh imam besar. 这就是好像大祭司所用的衣服。 Ini yang dikatakan oleh seorang penulis sejarah Yahudi namanya Josephus. 那Josephus所说的就是这样的衣服。 Jadi saudara, ketika prajurit-prajurit itu membuang undi, 当这些兵丁分了耶稣的衣服的时候， apalagi yang terakhir pakaian dalam,
最后要分的是主耶稣的内意， Itu artinya saudara bahwa Yesus langsung ditelanjangi. 意思就是说，那个时候耶稣侧身肉体。 Saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹们， Seorang penafsir Alkitab William Berkeley 有一个这个 William Beckley 他的这个想法， mengatakan kata-kata ini. 他说。 Berulang kali lagi-lagi kita melihat adanya dua arti yang menjadi statement dari banyak 我们在这思想， kata-kata Yohanes. 在这个思想，在约翰所说的有两种的意义。 Biasanya yang pertama itu adalah yang ada di permukaan yang kelihatan kita kata, oh ya ini arti harafiah. 那么它的第一个意义就是用纸所写的，我们一看就明白这个意思是什么。 Tapi ada arti yang lebih dalam lagi. 但是这个写的上面有一个更深入的思想， Inilah yang mau dikatakan oleh Yohanes. 这就是约翰要说的事情。 Ketika mengatakan tentang pakaian dalam, 当说主耶稣的内意的时候， ya, yang kemudian memang diundi oleh prajurit-prajurit. 他们要把主耶稣的内意拿出来分。 Yohanes seolah-olah ingin menyatakan Yesus adalah imam yang sempurna. 好像是约翰有说，耶稣是一个非常完整的Imam. 大祭司。 Ya. Dia adalah jalan yang sempurna kepada semua manusia kepada Allah. 他是一个很完整的道路，走向神的地方。 Jadi saudara pada waktu Yesus mau disalibkan, 所以当主耶稣要被钉十字架的时候， ketika semua pakaiannya dilucuti dari 当 diri, 主耶稣的衣服全部脱下来的时候， ketika pakaian luarnya dibuang undi, diambil semua, 他的外衣、他的内衣要被他们分的时候， dan yang terakhir ketika melihat pakaian dalam, 但是最后看到主耶稣的内衣的时候， ada yang mengatakan pakaian dalamnya Tuhan kelihatannya bagus sekali. 有的人说主耶稣的内衣好看， Oleh karena tenunannya halus 因为 sekali. 他们说这个内衣很用正清晰的方法来制下来， Berwarna putih bagus. 是很颜色白色， Nah, mereka sayang tidak mau untuk membagi-bagi. 所以他们就说不能分出来， Jadi dibuang undi. 那么就不再分多。 Jadi saudara secara fisik Tuhan Yesus sedang ditelanjangi. 那么在以肉眼看到主耶稣不穿衣服， Berarti saudara Tuhan sedang melakukan suatu pengorbanan dirinya sebagai domba Allah yang sempurna. 意思就是说主耶稣要用最大的、很完整的牺牲，成为这个上帝的羔羊。 Dia sebagai imam yang menjadi jalan penghubung antara Allah dan manusia. 他成为一个大祭司，是人与神的这个中保， Domba yang tersembelih. 被杀的羔羊。 Dan sekaligus katakan domba yang keluh yang tidak berbicara apa-apa. 这个静默的羔羊没有说什么远远的话， Tidak membela dirinya. 不为自己抱不平。 Saudara yang dikasihi 亲爱 Tuhan. 的主内弟兄姊妹们， Saat Yesus disalibkan, 当主耶稣被钉在十字架上的时候， terjadilah tontonan yang mempermalukannya. 那么有一幅给人家看非常羞辱的一个镜头， Ditelanjangi. 被脱光， Seluruh tubuhnya penuh dengan siksaan derita yang luar 整个 biasa. 身体都充满了创伤， Luka-luka yang memenuhi sekujur 整 tubuhnya. 个身体都有这个受伤的 Belum 地方。 ditambah dengan mahkota duri yang ditancapkan di 再 atas 加上 kepalanya. 那些经济的观念， Saudara sedang dipertontonkan kepada banyak 这 orang. 样的镜头就给每一个人观看。 Karena itulah banyak orang ngolok-ngolok. Kalau dia betul anak Allah, turun. 所以很多人都说，如果他是上帝儿女，他能够自己下来， Katanya dia bisa menyelamatkan orang.
selamatkan dirimu. 他能够拯救别人，你要拯救自己。 Semua orang mengolok-olok dia. 每一个人都辱骂他， Semua orang melihat dan menonton itu semua. 每一个人都看到他， Itu semua boleh katakan mempermalukan. 这是完全是他们羞辱他们。 Tapi saudara, Tuhan Yesus telah lakukan itu semua karena untuk menebus saudara dan saya. 但是主耶稣所做的一切，乃是要拯救我们每一个人。 Saudara, karena itulah ada hamba Tuhan yang pernah berkata-kata juga. 弟兄姊妹们，所以有的神的仆人曾经说， Mungkin ada orang Kristen merasa dipermalukan. 可能有一些基督徒他受到羞辱， Dipermalukan oleh orang yang tidak percaya Tuhan. 受到那些不信主的辱骂， Bahkan saudara di daerah-daerah yang menganiaya orang Kristen. 并且那些很多不信主的人的地方， Mungkin orang-orang itu juga menelanjangi orang-orang Kristen. 可能那些人也是把基督徒们脱光衣服。 Saudara, ketika kita ditelanjangi, 当我们人家把我们脱光的时候， pasti kita malu. 我们一定害羞。 Tapi ingatlah saudara, Tuhan Yesus telah dipermalukan luar 但 biasa. 是你们要记得，主耶稣所经历的就是如此。 Sehingga saudara, kalau kita kemudian dipermalukan, 如果我们有一天也是受到辱骂， tidak perlu kita menjadi marah. 不需要生气， Karena Tuhan sendiri juga sudah dipermalukan. 因为神自己也已经受到羞辱。 Saudara, kita tidak perlu marah itu bukan pengertian muka kita tebal, saudara. Bukan. 我们不生气，不是说因为我们厚脸皮， Tapi karena kita selalu teringat di dalam pikiran kita apa yang telah terjadi atas diri Tuhan kita 我们 Yesus 要常 Kristus. 常想到我们的主耶稣所经历的这个事情。 Tuhan Yesuslah yang memimpin hati kita. 主耶稣自己带领我们的心， Tuhan Yesuslah yang memimpin pikiran kita. 主耶稣自己带领我们的思想， Tuhan Yesuslah yang memimpin emosi kita. 主耶稣带领我们的情绪， Itulah namanya Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. 这就是说，我们的神正在管辖我们自己。 Kita bukan menjadi orang yang aneh, bukan. 我们不是成为一个怪人， Tapi kita terus belajar menjadi orang yang gentleness seperti 我们要 Tuhan. 学习成为一个男士， Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. 让主的话坚固我们大家。 Bagaimana kita mengerti arti mengikut Yesus. 如果我们明白怎么样成为跟随耶稣基督的人， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. 谢谢主，我们已经思想主的话。 Bagaimana Tuhan Yesus dipermalukan. 如果我们知道主耶稣受到羞辱， Mengolok-olok dan menghujat Tuhan banyak terjadi pada waktu Yesus Tuhan disalibkan. 辱骂神、辱骂耶稣，完全常常发生在当耶稣上十字架的时候。 Bahkan Yesus juga ditelanjangi dan dipertontonkan pada waktu 我 disalibkan. 们脱光主耶稣的衣服，给别人观看。 Tuhan, biarlah kami semakin memahami apa arti penderitaan-Mu. 主啊，让我们每个人都能够知道你的所受的痛苦。 Biarlah kami semua ya Tuhan sungguh-sungguh mau menjadi murid Yesus. 让我们每个人要真正成为主的门徒， Sehingga kami semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. 让我们真正跟随主。 Hati kami semakin dibentuk. 我们的心受到陶造， Pikiran kami semakin diarahkan. 我们的思想有主的带领， Dan semua perbuatan kami semakin diluruskan oleh Tuhan. 所做的一切有自己带领我们走正路。 Dengar doa kami Bapa 谁听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 靠 Kristus. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali kepada liturgi.